Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita, yang menggerakkan kita, yang telah mencatatkan di Lauhil Mahfuz bahawa pada hari ini kita akan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bahagian daripada hadiah yang ingin diberikan kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Allah, semata-mata kedatangan mereka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak ada niat-niat yang lain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesihatan, yang dengan kesihatan ini kita gunakan dan untuk bertakwa kepada Allah, dan kesihatan ini, umur ini, waktu lapang yang kita gunakan sekarang ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita, memberikan kepada kita satu keistimewaan yang kita pun tidak pernah terfikir akan betapa besarnya istimewa ini, yang kita pun tak pernah minta pun dari Allah untuk dapatkan keistimewaan ini, tapi Allah yang memberikan keistimewaan tersebut kepada kita. Kalaulah keistimewaan ini kita timbang dengan segala bentuk nikmat keduniaan atau ditimbang dengan dunia dan isinya sekali, lalu nikmat satu ini yang Allah berikan sudah pasti adalah lebih berharga, melebihi daripada apa yang dimiliki oleh orang yang paling banyak memiliki segala-galanya di dunia ini. Nikmat yang dimaksudkan adalah nikmat menjadi umat kepada Nabi yang teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan berkumpulnya kita pada malam ini juga adalah kerana bahagian daripada tempias daripada nikmat tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang bagaimana umat para nabi-nabi yang terdahulu, mereka ketika mana berjauhan dengan nabi mereka, Allah menyebutkan fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Oleh kerana jarak masa utusan seorang nabi dengan umat tersebut mengambil masa yang panjang, maksudnya ada gap, lalu ataupun mereka ditinggalkan oleh nabi tersebut dengan waktu-waktu yang tertentu, fatala alaihimul amadu, maka akibatnya adalah umat tersebut, kata Allah, mereka punya hati menjadi keras. Mereka menjadi orang yang tidak lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi orang yang zalim hanya semata-mata kerana mereka berjauhan dengan Nabi mereka. Tetapi Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memisahkan antara kita dengan Nabi kita bukan 10 tahun. Yang memisahkan antara kita dengan Nabi kita bukan jarak 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi 1444 tahun. Itu pun kalau dikira daripada tarikh hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikira dari tarikh utusan Nabi, maka lebih daripada tersebut. Tapi hari ini, walaupun jarak antara kita dengan Nabi kita melebihi daripada 1400 tahun, kita masih lagi boleh berkumpul untuk mengingat balik satu peristiwa yang berlaku 1400 tahun dulu. Kita masih lagi boleh berkumpul pada hari ini semacam mana kita berkumpul pada hari-hari yang lain untuk ingatkan tentang peristiwa Maulid Nabi, untuk ingat tentang peristiwa hijrah Nabi, untuk ingat tentang peristiwa Perang Badar, untuk ingat dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang semuanya sudah lalu ribuan tahun lepas, tapi hari ini kita masih lagi ingat, kita masih lagi pelajari, kita masih lagi dengarkan orang yang nak ceritakan. Dan demikianlah perkara ini akan berterusan sampailah ke hari kiamat.
tidak akan putus daripada atas muka bumi ini orang yang akan menceritakan tentang Nabi tersebut. Tidak akan putus daripada muka bumi ini yang mendengarkan pula orang yang menceritakan tentang Nabi tersebut, kerana ini bahagian daripada firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak, kami sesungguhnya ya Muhammad Rasulullah, kami sesungguhnya telah meninggikan atau memperbanyakkan orang yang akan menyebut nama engkau sampailah ke hari kiamat sekalipun. Tidak akan terhenti majlis seperti mana majlis yang kita berhimpun pada malam ini. Hadirin hadirat, tuan-tuan, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baginda Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Berbeza dengan utusan para nabi-nabi yang lain. Demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran, utusan para nabi-nabi yang lain Allah sebutkan, wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad diutuskan Hud. Wa ila samud akhahum Samud, Nabi siapa? Nabi Saleh. Kepada kaum Samud diutuskan Nabi Saleh. Demikian bila mana Allah berfirman menyebutkan tentang utusan para nabi-nabi yang dulu, akan disebutkan nama nabi tersebut dan kepada umat siapa nabi itu diutuskan. Tetapi istimewanya utusan Nabi Muhammad Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak disebutkan kepada kaum sekian diutuskan Muhammad, kepada kaum sekian diutuskan Rasulullah, tidak. Tapi Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Muhammad Rasulullah kecuali rahmat kepada sekalian alam. Dengan misi menyebarkan rahmat inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi kita yang teragung, menyebarkan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala di bumi Makkah. Yang baginda hadapi di bumi tersebut adalah lebih daripada apa yang dihadapkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Bumi Makkah itu adalah bumi yang pernah menguji ramai para nabi. Daripada awal manusia yang pertama, Nabi Adam alaihi salam sudah diuji oleh Allah di bumi Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail diuji oleh Allah di bumi Makkah. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian pada tempoh dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum baginda Nabi memulakan dakwah, baginda adalah orang yang disayangi oleh mereka, orang-orang Quraisy Makkah. Baginda adalah orang yang dihormati oleh orang-orang Quraisy. Tetapi setelah baginda Nabi membawa misi untuk membawa agama mentauhidkan Allah di atas bumi Makkah itu, sudah bermula ketegangan, sudah bermula permusuhan di antara baginda Rasulullah SAW dengan orang-orang Makkah. Demikian baginda berdakwah selama hampir 13 tahun di kota Makkah dengan macam-macam cubaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, baik dengan membunuh ahli keluarganya, baik dengan membunuh saudara mara ataupun sahabat-sahabatnya, baik dengan menyiksa, baik dengan menarik balik harta atau apa-apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang beriman dengan Nabi. Maka keluarga mereka yang masih lagi kafir, mereka menarik mereka punya harta, menarik segala-galanya, macam-macam mereka cuba buat. Tetapi ternyata baginda Rasulullah SAW tidak berganjak sedikit pun daripada meneruskan misi untuk menyebarkan agama Allah di atas muka bumi Makkah. Sampailah kepada satu tahap usaha dakwah baginda Rasulullah SAW yang daripada awal tidak mahu berganjak sedikit pun. Sampaikan orang-orang kafir pembesar Quraisy datang jumpa Rasulullah, bagi tahu, ya Muhammad, engkau nak apa? Kami bagi semua. Yang penting tinggalkan untuk sebarkan agama engkau. Engkau nak jawatan? Kami bagi jawatan. Engkau nak pangkat? Kami bagi pangkat. Engkau nak harta? Kami jadikan engkau orang yang paling hartawan daripada kalangan kami. Nak pangkat? Kami jadikan engkau orang yang paling tinggi pangkat daripada kalangan kami. Kecuali satu benda je, tinggalkan apa kerja yang kau buat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Law wadi'ati syams fi yamini," kalaupun kamu letakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari,
dan kamu letakkan bulan di tangan kiri aku sehingga aku tak mampu bergerak, aku tetap juga akan berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian usaha dakwah baginda Rasulullah yang tidak berganjak sedikit pun, sehingga sampai kepada satu masa, walaupun sedikit, hari demi hari orang makin masuk Islam. Hari demi hari ada orang yang memeluk agama Islam, tetapi sampai kepada suatu ketika, sampai kepada suatu peringkat, baginda Rasulullah sudah tidak mampu lagi untuk bergerak di bumi Mekah. Nabi tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Bilakah waktu tersebut? Waktu tersebut adalah pada tahun yang ke-11 kenabian. Tahun yang ke-11 kenabian Nabi Muhammad, ataupun dekat dengan tahun yang ke-12 kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada tahun tersebut berlaku suatu peristiwa, ataupun 2 atau 3 peristiwa. 3 peristiwa berlaku pada tahun tersebut yang menyebabkan baginda Nabi seolah-olah di atas muka bumi ini tak ada lagi orang yang boleh bantu Rasulullah SAW. Sehingga tahun tersebut dipanggil sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Apa yang berlaku pada tahun tersebut? Tahun tersebut wafatnya isteri tercinta kepada baginda Rasulullah, Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Menyebabkan baginda Nabi hilang kekuatan dari segi financial, dari segi orang yang akan berikan infak kepada Nabi, dari segi orang yang akan jadi kekuatan kepada mental Nabi di dalam rumah, dari segi orang yang akan memberikan support kepada Nabi ketika dalam rumah. Dan ini merupakan bahagian daripada support yang paling besar kepada baginda Rasulullah SAW. Pada tahun tersebut Allah takdirkan wafatnya Siti Khadijatul Kubra. Demikian pada tahun yang sama, baginda Rasulullah SAW kehilangan bapa saudaranya Abu Talib. Dengan kewafatan Abu Talib, maka orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah sudah seronok. Seronok mereka apa sebab? Kerana dengan adanya Abu Talib, maka mereka segan untuk memberikan bahaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana Abu Talib mewarisi kedudukan bapaknya Abdul Muttalib, merupakan satu orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi orang-orang Quraisy radhiyallahu anhum mereka. Jadi dengan wafatnya Abu Talib radhiyallahu anhu, maka menyebabkan orang-orang kafir Quraisy ini macam sudah naik taring. Siap engkau ya Muhammad. Tengoklah lepas ni apa kami buat kepada engkau. Kerana apa? Mereka sudah tidak takut. Mereka sudah tidak ada halangan untuk memberikan bahaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian setelah wafatnya Abu Talib, pakcik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah hilang untuk orang-orang yang akan menjadi macam sandaran kepada Nabi untuk berdakwah di Mekah. Ini memaksa baginda Rasulullah untuk keluar daripada kota Mekah untuk mencari support, untuk mencari sokongan, untuk mencari siapa yang lagi akan membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga memaksa baginda Rasulullah pergi ke bumi Taif. Kenapa Nabi pergi ke bumi Taif? Taif ini lebih kurang 70-80 km daripada Mekah. Di Taif itu ada satu kaum, namanya kaum Bani Thaqif. Bani Thaqif ini, mereka ni ada hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW melalui sebelah ibu Nabi. Jadi Nabi pergi ke Taif dengan harapan, kalau-kalaulah ada daripada ahli keluarganya yang jauh itu akan bantu Nabi untuk sebarkan agama Islam. Tetapi apa yang berlaku di Taif adalah lebih lagi daripada apa yang berlaku kesusahan kepada Nabi di Makkah. Sudahlah tidak ada orang yang beriman kepada Nabi waktu itu kecuali satu orang. Tak cukup dengan itu, baginda Nabi dihalau, Nabi dihujani dengan batu, dibaling dengan kayu, sampaikan Abdullah bin Harith yang temankan, Zaid bin Harith yang temankan Rasulullah waktu itu, dia kata kalau Nabi ketika mana berjalan nak masuk atau nak keluar daripada kota Taif itu, orang-orang Taif ini mereka susun beratur anak-anak mereka, budak-budak kecil sepanjang jalan di atas bukit, semuanya berdiri di situ. Masing-masing budak-budak itu diberikan batu, diberikan kayu. Kata Zaid bin Harithah, katanya tidak ada satu balingan pun yang mereka baling kecuali semuanya tepat kena pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga waktu itu Nabi ketika mana berjalan, yakni seliparnya itu bertakung macam berpijak atas satu benda yang basah. Yang jadi basah itu tidak lain tidak bukan adalah darah yang mengalir daripada tubuh mulia baginda Rasulullah SAW. Balik daripada bumi Taif, tanpa ada satu orang pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali satu orang hamba sahaya, iaitu seorang yang bernama Addas. Dia satu orang saja yang beriman kepada Nabi. Ketika pulang daripada Taif, baginda Nabi singgah di satu tempat namanya Qarnul Manazil, tempat yang menjadi miqat kepada kita ketika nak pergi haji, pergi umrah. Di situ datang kepada Nabi malaikat-malaikat penjaga gunung, offer kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad Rasulullah, kalau kau mahukan aku angkat bumi Taif beserta penduduk-penduduk yang macam mana aku angkat kaum Lut dulu lalu dihempapkan balik ke bumi, aku akan buat sekarang. Kata Nabi SAW, ya Allah, Allahumma inni ashku ilaika bi'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau, aku merintih kepada engkau lemahnya aku punya kekuatan ini ya Allah. Jangan sebab dengan aku punya kelemahan engkau menghukum kepada mereka. Ya Allah, ampuni mereka orang-orang Bani Thaqif. Ya Allah, keluarkan daripada kaum ini orang yang akan beriman kepada aku, yang akan membela engkau punya agama. Ya Allah, keluarkan walaupun satu orang daripada bumi Taif ini, orang yang akan menjadi orang yang menguatkan agama engkau. Ini doa Rasulullah SAW. Dengan doa tersebut Allah kabulkan. Siapa yang Allah kabulkan doa Nabi tadi supaya daripada kaum Thaqif itu keluar satu orang yang akan membela dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat yang bernama lupa saya, seorang pahlawan tentera perang yang akhirnya Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid yang datang daripada Taif, beriman kepada Rasulullah SAW, akhirnya menjadi pembela kepada agama Rasulullah SAW. Nabi ketika balik daripada Taif, cuba kita bayangkan sekejap, cuba kita fikirkan sekejap, macam mana kira-kira keadaan Nabi waktu itu. Keluar daripada bumi kelahirannya, keluar daripada bumi Mekah, yang mana datuknya dulu adalah raja di Mekah. Keluar daripada bumi kelahirannya, pergi ke satu tempat yang lain, dihalau balik, dan baginda Nabi berada dalam keadaan tak boleh nak masuk balik ke tempat kelahiran beliau. Tak boleh nak masuk, kerana kalau masuk akan berlaku macam-macam kepada Nabi, akan diusir keluar, dihalau dan macam-macam lagi. Sehingga waktu itu baginda Rasulullah terpaksa masuk ke bumi Mekah dengan jaminan seorang kafir, dengan minta bantuan daripada seorang kafir untuk menjadi penjamin kepada Nabi supaya Nabi boleh selamat sampai ke Mekah. Demikian keadaan Rasulullah waktu itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Seolah-olah Nabi waktu itu nak bergerak ke depan tak boleh, nak selangkah ke depan pun tak boleh, nak masuk ke negerinya sendiri kena ada satu orang yang bantu, kena masuk dengan bantuan satu orang kafir yang menjamin diri baginda Rasulullah SAW. Pada ketika itulah Nabi kita berada di bumi Makkah dalam keadaan seolah-olah di atas muka bumi ini tak ada satu orang pun yang akan lagi membantu diri Rasulullah SAW. Nabi berada dalam keadaan kesunyian, berada dalam keadaan keseorangan, tidak ada ahli keluarganya lagi yang akan memberikan support, tidak ada lagi bapa saudaranya, sahabat-sahabatnya yang ada pun semuanya daripada kalangan du'afa, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Nabi tak boleh nak melangkah keluar daripada rumah. Waktu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu hadiah yang teragung kepada Rasulullah SAW. Berlaku peristiwa Isra Mi'raj pada ketika itu, yakni ketika waktu yang Nabi betul-betul memerlukan ketenangan, ketika waktu Nabi berada dalam situasi yang sudah tak ada satu orang pun yang akan support Nabi. Allah Ta'ala takdirkan pada ketika itulah berlaku peristiwa agung yang menjadi kita punya perbincangan hari ini, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang peristiwa Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini ada sebab kenapa berlaku.
yakni sebabnya adalah Allah ingin tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad Rasulullah, kalaupun di atas muka bumi ini tak ada satu orang pun yang akan bantu untuk menyebarkan aku punya agama melalui engkau, kau jangan risau. Aku punya agama, aku akan pastikan dengan cara apapun tetap akan bertapak di atas muka bumi ini. Sebab itu Allah firman dalam Al-Quran, illam tansuruh faqad nasrullah. Kalaupun mereka semuanya tak nak bantu engkau, Allah akan bantu. Ayat ini juga menunjukkan bagaimana bantuan Allah turun dalam peperangan Badar. Ayat ini atau sebab berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini untuk menghiburkan hati baginda Rasulullah SAW yang waktu itu sedang kesunyian, waktu itu tak tahu nak buat apa, waktu itu Nabi seolah-olah berada dalam keadaan keseorangan, tak boleh nak bergerak ke depan atau ke belakang. Allah Ta'ala membawa Rasulullah dalam satu perjalanan yang teragung untuk memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Nabi kita rasa terhibur, supaya Nabi kita lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengajaran daripada sebab berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang ingin kita pelajari adalah jangan pernah kita merasakan kita ini satu-satu orang yang menjadi sebab kepada kejayaan agama Allah pada satu-satu tempat, dalam satu posisi jawatan yang kita duduk. Jangan pernah kita merasakan, oh, dengan sebab aku duduk dekat jawatan inilah agama Allah berkembang di tempat ini. Dengan sebab aku duduk sinilah tersebarnya agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini. Jangan pernah sesama sekali kita merasa demikian. Kerana apa? Allah baginda Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, innallaha la yuqawwi dini. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan kuatkan agamanya walau biyadil fajir, walaupun dengan tangan orang-orang yang jahat. Kalau Allah nakkan agama Allah subur di suatu tempat, maka Allah pasti akan lakukan, tak perlukan kepada bantuan sesiapa pun. Kita bila mana berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala, berkhidmat kepada dakwah Islam, maka kita kena merasakan kita ini menjadi asbab Allah pilih untuk kita dimuliakan kerana kerja yang kita buat. Bukan kita menganggap, oh, dengan sebab aku duduk di sinilah tempat ini jadi bagus, dengan sebab aku duduk di sinilah agama Islam di sini jadi bagus. Tidak. Kerana apa? Kalaupun bukan kerana kita, kalaupun bukan kerana siapa-siapa pun, kalau Allah berkehendak untuk agama Allah subur di suatu tempat, pasti akan subur. Illam tansuru faqad nasrullah. Perjalanan teragung ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suatu perjalanan untuk menunjukkan betapa tinggi kedudukan Rasulullah SAW. Di bumi Mekah, Nabi dibuat macam-macam. Di bumi Taif, Nabi diusir. Maka Allah jadikan perjalanan agung ini, di mana di dalam perjalanan ini Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad kekasihnya, ya Muhammad Rasulullah, kalaulah di bumi Mekah, jangankan Mekah dan penduduknya, jangankan Taif dan kaum Sagif yang ada di situ, kalau satu bumi dan serta semua penduduk bumi ini akan menolak engkau, ya Muhammad Rasulullah, kau jangan risau. Cuba datang tengok bagaimana keagungan makhluk-makhluk aku yang ada di atas langit. Maka Allah jadikan kedatangan Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj ini diraikan, disambut oleh penduduk langit walaupun ditolak oleh penduduk bumi waktu itu, sebagai satu hiburan kepada Nabi. Sebab itu peristiwa Isra ini Allah akhiri dengan ayat tadi, linuriyahu min ayatina. Supaya untuk apa perjalanan ini daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke langit, untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW akan tanda-tanda kebesaran Allah, supaya baginda Nabi bila mana melihat segala kebesaran Allah dalam peristiwa tersebut, Nabi akan lebih bersemangat, Nabi akan lebih kuat bila berjumpa dengan kawan-kawannya, saudara maranya daripada kalangan para Nabi. Maka akan mengingatkan kepada Nabi, aku tak keseorangan dalam susah payah ini. Jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa dalam perjalanan tersebut, semuanya akan menjadikan macam satu motivasi kepada Nabi. Nabi akan merasakan dalam peristiwa tersebut, Nabi tidak keseorangan di dalam bersusah untuk berdakwah di atas muka bumi ini. Atas tujuan itu Allah jadikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Berlakunya peristiwa ini Allah berfirman, lailan,
Apa maksud lailan? Lailan ini maksudnya bukan satu malam. Lailan di sini yang lebih tepat daripada ilmu bahasa Arabnya bukan satu malam. Tapi yang lebih tepatnya adalah sebahagian kecil daripada waktu malam. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, sebahagian kecil daripada waktu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau perjalanan tersebut satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, pada waktu itu jadi satu perkara yang ajaib. Mana mungkin satu malam daripada Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa zaman Rasulullah naik unta, 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Maka peristiwa ini akan dianggap sebagai satu peristiwa yang takjub. Tapi hari ini, bukankah daripada Mekah pergi ke Palestin, Palestin balik semula ke Mekah boleh jalan satu malam? Boleh. Naik flight boleh. Daripada Mekah 3 jam sampai Palestin. Daripada Palestin 3 jam lagi balik semula ke Mekah. Boleh atau tidak perjalanan satu malam? Boleh. Jadi kalaulah perjalanan itu satu malam, kalau diukur dari segi masanya pun mungkin ada peluang untuk orang tertikai. Sebab itu perjalanan tersebut bukan berlaku satu malam. Perjalanan ini adalah satu perjalanan yang tidak terikat dengan undang-undang manusia. Tidak terikat dengan logik akal manusia. Sebab itu Allah jadikan segala perkara yang ajaib dalam perjalanan teragung ini. Allah berfirman dalam suratul Isra, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, sebahagian kecil daripada waktu malam. Apa maksud sebahagian kecil? Yakni perjalanan daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dengan singgah beberapa tempat. Kemudian daripada Masjidil Aqsa singgah lagi solat bersama dengan para anbiya di situ. Kemudian naik ke langit pertama, kedua sampai ke langit yang ketujuh. Selepas itu pergi Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa naik sampai semula ke tempat pembaringan Rasulullah di rumah Ummu Hani. Itu kira-kira berapa lama masanya? Ulama sebutkan dalam kitab-kitab masanya tak lebih daripada 12 minit. Masa yang berlaku tak lebih daripada 12 minit. Maka ini menunjukkan perjalanan ini mencabar akal orang-orang di zaman Rasulullah SAW, dan mencabar juga akal sampai hari kiamat. Orang tak boleh nak terima kalau mereka bukan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Mana mungkin perjalanan ini berlaku demikian? Tak mungkin. Dalam hadis disebutkan ketika Nabi pulang balik ke rumah Ummu Hani di Mekah, tempat pembaringan Rasulullah yang tadi Jibril datang kejut Nabi bangun, tempat baringnya tu masih lagi panas. Ini kursi saya duduk 1 jam. Kalau bangun balik, kalau dipegang ada panasnya. Macam kita baring dekat tilam lah. Tapi lepas 5 minit, lepas 10 minit hilang lah. Tempat baring Nabi SAW yang ditinggalkan dalam perjalanan tersebut, bila balik masih lagi panas. Apa maksud masih lagi panas? Ini bukan satu perjalanan yang lama, tidak. Tapi satu perjalanan yang diaturkan oleh Allah Ta'ala. Lalu bila mana perjalanan ini diaturkan oleh Allah, maka dia tidak lagi terikat dengan logik manusia. Sebab itu Allah berfirman, Maha suci Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra. Tidak disebutkan di situ Nabi Muhammad yang berjalan. Tak. Ada beza, beberapa perbezaan peristiwa Isra Mi'raj dengan peristiwa hijrah Rasulullah. Kalau kita bandingkan dua peristiwa ini, kedua-duanya berlaku kepada Rasulullah SAW. Peristiwa hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Kalau kebiasaan perjalanan akan mengambil masa 1 minggu di zaman Rasulullah lah. Sekarang kalau orang pergi umrah daripada Mekah pergi Madinah 45 minit naik speed train dah sampai. Dulu kita kalau pergi kena 4-5 jam duduk dalam bas, sekarang tak perlu lagi dah, 45 minit dah sampai. Di zaman Nabi, 1 minggu perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Tapi berapa lama masa yang diambil oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah? Hampir 2 minggu. 2 minggu perjalanan untuk hijrah. Walhal dalam Isra Mi'raj, perjalanan yang jauh lagi. Tapi perjalanan itu Allah jadikan sangat singkat. Kenapa hijrah? Jalan masa yang lama. Dalam perjalanan hijrah, baginda Rasulullah SAW menghadapi macam-macam kesulitan.
terpaksa bersembunyi di Gua Sur daripada dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, terpaksa berlapar Nabi, terpaksa pergi minta makan dengan orang di tepi dengan orang-orang Badui di tengah-tengah padang pasir, pergi mengemis minta makan. Ini yang dilalui oleh Rasulullah dalam peristiwa hijrah, berlapar, berdahaga. Tapi adakah ianya berlaku dalam peristiwa Isra Mi'raj? Tak berlaku pun. Logiknya mana lagi jauh? Isra Mi'raj lagi jauh yang tak terkira jauhnya. Tapi dua-dua perjalanan ini sama-sama berlaku kepada orang yang sama, iaitu Nabi Muhammad SAW, tapi masing-masing mempunyai cara dan peraturan yang berbeza. Apa sebab? Kerana peristiwa hijrah ini Allah jadikan peristiwa tersebut adalah satu perjalanan biasa yang dilalui oleh seorang Nabi yang punya sifat manusia. Tapi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj, tidak begitu. Kerana Allah sebutkan dalam ayat tersebut, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Bila disebutkan Allah yang memperjalankan, maka ianya tidak lagi tertakluk dengan logik akal manusia. Ianya sudah berpindah kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau ada satu orang bagi tahu, saya punya anak umur 3 tahun. Semalam pergi ke gunung, katakanlah Gunung Kinabalu. Naik atas Gunung Kinabalu, turun balik. Kita pun fikir, betul ke tidak Dini? Mana boleh anak 3 tahun naik ke Gunung Kinabalu, turun balik? Tapi dia kata, betul. Sebab saya yang angkat. Kalau kamu yang angkat, bolehlah. Itu dia punya logiknya. Perjalanan agung ini bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan perjalanan agung ini, yang tidak mengambil masa kecuali hanya beberapa minit saja. Selesai perjalanan agung ini, Allah berfirman dalam ayatul Quran, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ini namanya Mi'raj. Mi'raj itu dalam bahasa Arab maksudnya bertingkat-tingkat. Isra itu maksudnya berjalan pada waktu malam. Dari segi bahasa Arabnya, Isra itu berjalan pada waktu malam. Mi'raj itu berasal daripada perkataan Al-Uruj. Uruj itu maksudnya jalan bertingkat-tingkat. Yakni cara jalannya pun berbeza. Dan dalam perjalanan Isra, Allah Ta'ala bekalkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW satu kenderaan, namanya Buraq. Buraq ini satu kenderaan yang pernah ditunggang oleh beberapa para Nabi dulu. Nabi Ibrahim tunggang Buraq juga daripada Palestin pergi ke Mekah, Mekah balik semua ke Palestin. Nabi Ibrahim pun naik Buraq juga. Tapi istimewanya Buraq yang dibawa untuk peristiwa Mi'raj ditemani oleh teman yang paling baik kepada baginda Nabi yang Allah jadikan waktu itu, iaitu ketua kepada sekalian penduduk langit, Malaikat Jibril alaihi salam. Ini pengajaran kepada kita nak bagi tahu dalam perjalanan hidup kita untuk dekatkan diri kepada Allah. Kita perlukan kepada teman yang baik, supaya teman yang baik ini akan berpesan kepada kita kalau kita tergelincir. Teman yang baik ini akan tarik kita punya tangan kalau kita nak pergi ke suatu jalan yang tak baik. Pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah nak bagi tahu kepada kita melalui bertemannya Jibril kepada baginda Rasulullah SAW betapa pentingnya ada teman yang baik. Tak boleh ke kalau Allah terus panggil Rasulullah satu seorang-seorang naik ke langit? Boleh, tak ada apa-apa halangan pun. Bahkan Jibril AS teman Nabi sampai ke langit yang ketujuh, lepas langit yang ketujuh Jibril tak teman pun. Tapi kenapa dalam perjalanan ini Allah memberikan seorang teman ataupun teman yang paling terbaik, memberikan pengajaran kepada kita dalam hidupnya kita ini pun kena ada teman. Dan teman ini tak boleh kita terlepas daripada berteman. Tak boleh ada orang hidup di atas dunia ini tanpa berteman, tak boleh. Sebab itu kita kena ada teman, biar teman itu teman-teman yang baik. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Jibril yang menjadi teman kepada Nabi. Bagaimana Jibril menjadi teman yang baik? Baginda Rasulullah nampak sesuatu gambaran, nampak sesuatu halangan, maka akan dipesan oleh Jibril AS, akan diberitahu oleh Jibril AS. Ada beberapa gambaran dan beberapa peristiwa yang berlaku dalam perjalanan Al-Isra. Daripada Masjidil Haram nak pergi ke Masjidil Aqsa,
Baginda Nabi waktu itu datang kepada Nabi gambaran-gambaran yang baik, dan datang juga kepada Nabi gambaran-gambaran yang buruk. Maka bila mana gambaran yang baik itu datang dan gambaran buruk itu datang, yang memberikan penerangan kepada Nabi adalah teman baik. Demikian kita punya kena ada teman macam tu. Kalau nak buat baik, dia akan support. Kalau nak buat jahat, dia akan tarik tangan kita, jangan kau pergi. Jangan terbalik pula. Kalau nak buat jahat, ni bagus ni, kau pergi buat. Nak pergi masjid, ada ceramah Isra Mi'raj. Tahun-tahun dah dengar ceramah Isra Mi'raj. Tahun ni kita cerita politik lah dengan pilihan raya negeri Johor ni. La haula wala quwata illa billah. Antara gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW pada Isra Mi'raj, datang kepada Nabi beberapa orang dalam gambaran manusia. Datang kepada Nabi Iblis untuk kacau perjalanan tersebut. Ini Rasulullah, maksum, dipelihara oleh Allah. Dalam perjalanan agung ini, Allah jadikan dalam perjalanan ini pun Iblis datang kacau. Maka Jibril pesan, ya Muhammad Rasulullah, jangan kau toleh. Ini adalah Iblis laknatullah. Nak bagi tahu kepada kita, perjalanan untuk dekatkan diri kepada Allah melalui datangnya Iblis untuk kacau Nabi. Nak bagi tahu demikian juga dalam hidup kita untuk dekatkan diri kepada Allah. Kita tak akan pernah terlepas daripada diganggu oleh Iblis dan juga keluarganya daripada kalangan syaitan. Kerana janji mereka. Ini sumpahnya Iblis kepada Allah Ta'ala ketika diusir keluar daripada syurga. Kerana geramnya Iblis dengan Nabi Adam AS, kata Iblis. Waktu diusir keluar daripada syurga, kata Iblis, la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku berjanji aku akan sesatkan semua bangsa anak-anak Adam ini. Kerana geramnya, dia punya tempat dirampas oleh Nabi Adam AS. Bukan Nabi Adam rampas pun, tapi Allah yang bagi kemuliaan tersebut. Menyebabkan dia jadi orang yang takabur, sombong, lalu dihalau keluar. Ini janji Iblis. Lalu Iblis meminta kepada Allah satu permintaan. Ya Allah, waktu nak usir keluar daripada syurga ni, waktu nak diusir keluar daripada syurga, Iblis minta kepada Allah satu permintaan. Ya Allah, aku ada satu je permintaan nak minta kepada kau. Satu je. Apa dia permintaan tersebut? Kata Iblis, ya Allah, aku nakkan aku dipanjangkan umur sampai kiamat. Dan juga aku punya tentera-tentera aku dipanjangkan umur sampai kiamat. Maka Allah pun kabulkan. Kalaulah permintaan Iblis waktu diusir keluar daripada syurga pun Allah Ta'ala kabulkan dia punya permintaan, lalu kenapa kita nak berputus asa ketika memohon kepada Allah? Kenapa kita ni boleh berputus asa, give up bila mana meminta sesuatu kepada Allah, akhirnya datang kepada kita satu perasaan, Allah takkan bagi kepada apa yang kita minta. Kalau Iblis Allah boleh bagi, kita orang beriman takkan Allah tak bagi. Tapi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala akan datang tepat pada masanya. Mungkin boleh jadi apa yang kita minta sebetulnya tak bagus untuk kita. Macam mana kita punya anak, dia nak keluar rumah tapi dipakai kasut bapaknya. Dia menangis, saya nak juga pakai, nangis nak pakai kasut bapaknya. Kita akan biarkan ke? Kita tak biarkan. Sebab apa? Walaupun dia punya permintaan macam tu, tapi dia tak tahu permintaannya tu akan berikan bahaya kepada dia. Kalau dipakai kasut yang besar, nanti akan tergelincir jatuh. Demikian logiknya kita perlu letakkan dalam diri kita ketika kita meminta sesuatu kepada Allah. Mungkin permintaan tersebut adalah permintaan yang kurang sesuai dengan kita, Allah gantikan dengan yang lain. Husnudzan, sangka baik yang perlu ada kepada kita ketika meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara perkara lain yang baginda Rasulullah diperlihatkan oleh Allah dalam perjalanan Isra tadi, baginda Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril untuk singgah di beberapa tempat. Tempat-tempat yang disinggah ini menunjukkan kepada kita, pengajaran kepada kita daripada tempat-tempat yang disinggah tadi itu, bagaimana kita ini sebagai seorang hamba Allah yang hidup di atas muka bumi ini tak boleh terpisah hubungan kita dengan orang-orang saleh. Nabi seorang sayyidus salihin, penghulu kepada sekalian orang saleh. Tak ada lagi orang yang lebih saleh, lebih baik daripada baginda Rasulullah SAW.
Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi dijumpakan dengan orang yang sudah meninggal dunia sebelumnya. Baginda Nabi dijumpakan dengan Nabi, dijumpakan dengan seorang Nabi Musa, dikuburnya, dibawa ke tempat kelahiran Nabi Isa, dibawa ke tempat dikuburkan satu keluarga yang dipanggil sebagai Masyitah, dan juga beberapa tempat yang disinggahkan baginda Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Semua itu memberikan gambaran kepada kita, baginda Rasulullah sebagai penghulu kepada orang soleh pun dalam perjalanan ini, Allah Ta'ala aturkan perjalanan ini singgah sekejap ke tempat-tempat orang soleh untuk ambil berkat, walaupun segala keberkatan itu ada kepada Rasulullah SAW. Nak bagi tahu kepada kita, kita jangan tertinggal bila mana ada orang-orang soleh di tempat kita. Dahulu di Johor, di tempat negeri saya dulu, ada satu orang wali min awliyaillah, satu orang soleh, ulama besar, namanya Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus daripada Batu Pahat. Waktu dia hidup, jirannya pun tak kenal dia. Yang kenal orang-orang datang daripada Yaman, datang daripada Mesir, ulama datang daripada India, daripada Pakistan, datang daripada Thailand. Ya, orangnya biasa, tak pakai serban, tak pakai jubah, tak pun pakai kopiah, pakai baju Melayu, pakai keplekat. Orang tua kurus duduk dalam rumah, buat daripada rumah kayu duduk. Tapi subhanallah, waktu dia meninggal dunia, sejauh mata memandang orang, baru pun orang-orang kampung tahu, ini orang luar biasa. Tapi apa faedah? Dah meninggal baru kau tahu di tempat kau ada orang saleh. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, pengajaran kepada kita, jangan kita tidak ada hubungan dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang dimaksudkan di sini adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang tua yang hidupnya adalah berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian antara gambaran lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dalam perjalanan Isra kepada baginda Rasulullah dalam perjalanan yang agung ini sebagai bekalan untuk umat kita, sebagai bekalan untuk umat Nabi. Siapapun kita, sebetulnya ada hubungan kita dengan peristiwa agung ini. Baik siapapun kita, baik yang saya sedang bercakap, orang yang sedang mengajar, orang berilmu, orang alim, para ulama, ada dia punya kaitan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dia sebagai seorang pemerintah, sebagai orang yang berjawatan, ada tempatnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dia seorang ketua keluarga, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, ada peristiwa dalam Isra Mi'raj untuk diambil pengajaran. Siapapun kita ada pengajaran dalam peristiwa agung ini. Di antara gambaran yang diperlihatkan oleh kepada baginda Rasulullah dalam peristiwa ini adalah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi beberapa gambaran-gambaran, baik gambaran tersebut daripada gambaran yang baik atau gambaran buruk. Baik itu adalah daripada nikmat yang dijanjikan oleh Allah dan juga azab yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang akan berbuat suatu perkara kejahatan di muka bumi ini. Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi beberapa gambaran. Dan semua gambaran ini diperlihatkan untuk Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Untuk apa? Untuk nak bagi tahu kepada kita, nikmat dan azab Allah itu pasti ada. Takkan boleh terlepas punya. Allah bagi Nabi nampak live dalam perjalanan Isra. Walaupun semuanya itu dah disebutkan dalam Quran. Nikmat di hari akhirat, azab di dalam neraka, nikmat dalam syurga, disebutkan dalam Quran. Tapi dalam perjalanan Isra Mi'raj, Allah nampakkan gambaran kepada baginda Rasulullah untuk apa? Untuk Nabi bagi tahu kepada umat, wahai umat, kau jangan main-main. Aku nampak dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah tunjukkan kepadaku sekian. Antara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarannya adalah kepada orang-orang yang mana ada satu kaum, kata baginda Nabi, aku melihat satu kaum di mana kaum itu ketika mana mereka berjalan dengan laju, lalu mereka menghentakkan kepala mereka di dinding sampai pecah, kemudian mereka patah balik, kepala mereka pun sembuh balik, mereka hentakkan balik ke dinding sampai ke tembok sampai pecah. Demikian berulang-ulang. Nabi tanya kepada Jibril, "Mahadha ya Jibril?" Apa ini ya Jibril? Kata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad Rasulullah, ini adalah gambaran azab yang disimpan oleh Allah kepada umat engkau yang sengaja melewatkan salat." Bukan yang tak salat, yang sengaja melewatkan salat.
Diperlihatkan lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambaran satu kaum di mana mereka keluarkan mereka punya lidah, tangan kiri mereka pegang lidah, tangan kanan pegang gunting. Digunting lidah tersebut, lidah tadi keluar balik, gunting mereka menjerit, meraung, lidah tadi keluar lagi, mereka sendiri yang meraung tadi, mereka sendiri yang gunting. Ditanya kepada Jibril, "Mahadha Jibril?" Kata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad Rasulullah, ini adalah gambaran siksa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang suka berpesan kebaikan, tapi mereka lah yang pertama meninggalkan." Pesanan kepada siapa ni? Yang tengah bercakap ni, moga Allah selamatkan. Ditunjukkan lagi gambaran pada peristiwa Isra Mi'raj. Gambaran satu kumpulan manusia, mereka bila mana berjalan, mereka letakkan banyak barang-barang di bahu mereka, di pundak mereka. Sehingga banyaknya barang yang mereka pikul di atas bahu, di pundak mereka, di tengkuk mereka itu, sampai mereka bongkok tu, seolah-olah dahi mereka tu ketika mana berjalan macam nak sujud. Banyaknya barang yang diletakkan di atas bahu mereka, di atas leher mereka. Lalu dengan banyaknya barang tadi, lalu mereka pun tak mampu untuk jalan, bongkok macam ni dah. Sikit lagi dia punya kepala nak kena ke tempat, ke tanah. Lalu walaupun sudah banyak tersiksa dengan banyaknya barang-barang yang diletakkan di atas bahunya, dia tetap lagi minta, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Walhal dia sedang tersiksa dengan bebanan tadi. Nabi tanya, "Mahadha ya Jibril?" Kata Jibril, "Ya Muhammad Rasulullah, ini adalah gambaran azab kepada umat engkau yang gilakan jawatan, yang gilakan pangkat dan kedudukan. Tapi bila mana mereka diberikan jawatan, diberikan kedudukan, mereka tak mampu untuk pikul pun. Tapi mereka minta hari demi hari mereka punya zikir. Kita zikirnya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Mereka punya zikir jawatan tempat, jawatan kedudukan, jawatan kedudukan." Hati-hati kepada orang yang seperti ini. Tempat di neraka dan azabnya Allah sudah perlihatkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Diperlihatkan lagi kepada satu kumpulan yang sedang berenang di lautan darah. Lalu ditanya kepada Jibril, kata Jibril, ini adalah gambaran kepada orang-orang yang memakan riba. Kepada siapa pesanan ini? Kepada orang-orang businessman, kepada orang yang berniaga, at-tajir al-amin as-saduq, kata Nabi, orang yang berniaga, yang benar, yang jujur, mereka ini akan dibangkitkan di hari akhirat bersama dengan para anbiya. Oh, betapa besar dia punya level. Berniaga je. Kata Nabi, kalau orang berniaga jujur, amanah, di hari akhirat sama-sama level dengan para anbiya, para salihin. Apa sebab offernya begitu besar? Kerana bukan senang nak jumpa orang yang jujur dan amanah dalam berniaga. Banyak orang pun yang tak amanah dan tak jujur dalam berniaga, ambil remeh je. Tapi dengan akibat dia tidak jujur, maka akan menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Baginda Rasulullah SAW satu hari pergi ke pasar kota Madinah. Maka Nabi nampak satu orang yang tengah jual buah kurma. Kormanya tu atasnya kering, tapi di bawahnya ada korma basah. Maka Nabi tanya kepada dia, "Ya fulan, kenapa engkau letak korma basahnya di bawah, korma kering di atas?" Orang tu kata, "Ya Rasulullah, aku tak mampu nak asingkan, ini korma datang sekali lombok semuanya." Kata Nabi, kalau kau tak asingkan mana korma yang bagus dan yang basah-basah tu, maksudnya korma yang dah rosak lah. Maka ini akan menjadi pertimbangan kau di hari akhirat. Nabi tegur supaya apa? Supaya betul-betul diasingkan. Di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu arwa, Umar bin Abdul Aziz satu hari dia keluar pergi ke pasar nak pergi cek orang-orang yang berniaga di pasar. Dia pergi untuk nak dapatkan dua barang. Maka dia pergi ke kedai pertama, dia tanya dekat kedai pertama dalam keadaan dia menyamarlah, tak ada orang kenal ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka dia pergi ke kedai yang pertama tanya, "Ada tak jual kat kedai kau ni barang sekian-sekian? Dua barang yang aku nak." Kata orang tu, "Ada, dua-duanya ada di sini. Tapi saya nak jual kepada kamu satu je." Dia tak tahu ini khalifah. "Dua-dua barang yang kau minta ada, tapi aku nak jual satu je." Maka khalifah terkejut, barang ada, kenapa tak nak jual? Katanya, barang satu lagi kamu pergi beli dekat kedai sebelah.
Ini kedai sebelah daripada pagi tak ada orang datang beli barang. Yang satu aku jual, satu lagi aku tak nak jual, kamu pergi beli dengan orang sebelah. Subhanallah. Kira-kira ada ke orang berniaga macam ni hari ini? Kira-kira ada ke orang kalau berniaga bersifat seperti ini? Allah, mungkin di Kuala Kangsar ada lah kot. Mudah-mudahan. Ya Rabb, ingat orang berniaga, orang yang dijanjikan oleh Allah rezeki yang banyak. Orang yang dijanjikan oleh Allah kalau bersifat amanah jujur, dibangkitkan bersama dengan para anbiya, para salihin. Tapi pada masa yang sama, kalau tidak jujur, tidak amanah, maka tempatnya dalam neraka pun sudah ditunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian gambaran-gambaran yang ditunjukkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra bukan untuk takutkan Nabi. Tak, itu Rasulullah pemegang pintu syurga, pemegang kunci pintu syurga. Tapi ditunjukkan untuk apa? Untuk sampaikan kepada kita betapa nikmat dan azab Allah itu benar. Nabi disinggahkan ke satu tempat di mana ketika baginda Rasulullah turun di situ, maka tercium bau yang wangi. Maka kata Jibril alaihissalam, ini adalah tempat di mana dikuburkan satu perempuan salihah, satu keluarga yang beriman kepada Allah, seorang suami, seorang isteri dan bersama anaknya yang beriman kepada Allah, yang tidak tergugat dia punya iman walaupun diancam untuk bunuh, yaitu kisahnya seorang wanita tukang sikat di zaman Fir'aun yang diberikan gelaran sebagai Masyitah. Beliau ketika mana menyebutkan bismillah ketika sikatnya terjatuh, lalu berita itu disampaikan kepada Fir'aun. Fir'aun kata, adakah Tuhan lain selain aku? Kata wanita itu, ya, Tuhannya Musa. Lalu diugut, kalau kamu tak nak menyembah aku, mengatakan aku sebagai Tuhan, aku akan membunuh engkau, keluarga engkau, anak engkau, isteri, suami kau. Kata wanita itu, kalau itu yang kau nak buat, maka terpulang kepada kau, tapi aku punya Tuhan, Tuhannya Musa. Dibawa dia punya suami dengan anak-anaknya yang kecil lagi, masih lagi ada di atas dukungannya. Maka mula-mula ditolak, dibunuh suaminya dalam satu bara api atau satu tempat yang sedang membakar. Suaminya dibunuh. Maka wanita itu pun sedih melihat suaminya dibunuh. Suaminya pun tak berganggak daripada beriman kepada Allah. Yang kedua, ketika mana perempuan ini nak dijatuhkan dalam bara api tadi, maka perempuan itu, waktu itu dia rasa sedih kerana melihat anaknya yang berada dalam dukungan itu, melihat wajah anaknya itu pun yang akan masuk juga dalam bara api itu. Dalam keadaan sedih, seorang ibu tadi melihat wajah anaknya, dia bukan fikir tentang dirinya. Ketika itu dia melihat wajah anaknya, anaknya bercakap. Kata anak tersebut yang masih berada dalam dukungan ibu, katanya, wahai ibu, campakkan diri kita, jangan risau, kita punya keselamatan dijamin oleh Allah. Maka anak itu termasuk daripada 10 orang anak yang disebutkan para ulama, 10 orang anak yang pernah bercakap ketika dalam buaya. Nabi Isa alaihissalam, seorang anak di zamannya Juraij, anak yang didukung oleh Masyitah, Nabi Ismail, baginda Rasulullah SAW, dan beberapa orang lagi yang termasuk daripada 10 orang yang pernah bercakap ketika berada di atas buayan, maksudnya waktu lagi kecil. Pengajaran kepada satu keluarga yang beriman kepada Allah. Seorang ibu salihah, suami yang salih yang tak tergugat imannya walaupun diancam dengan bunuh. Demikian contoh kepada kita yang ada rumah tangga, yang ada keluarga, nasib kita ada dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sampai ke Baitul Maqdis, baginda Rasulullah SAW diletakkan perjalanannya dijadikan singgah ke Baitul Maqdis, menunjukkan kepada kita dalam perjalanan Isra Mi'raj, Allah jadikan daripada masjid ke masjid. Perjalanan agung ini perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa daripada masjid ke masjid? Menunjukkan betapa pentingnya institusi masjid dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajula i'tada ila al-masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu nampak satu orang yang ulang-alik ke masjid, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Di antara orang yang akan diberikan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah di mahsyar
Di antara yang disebutkan di situ adalah siapa? Kepada orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dan memang pun di akhir zaman, antara perkara yang akan diuji kepada umat, hatinya akan jauh daripada masjid. Nabi sebutkan dalam hadis. Berapa ramai orang hari ini, waktu solat Jumaat, sudah terbiasa di negara kita. Ingatkanlah kita duduk di Kanada ke, di Australia ke, bukan, rupanya di Kuala Lumpur. Di negara majoriti umat Islam, waktu solat Jumaat, yang namanya Muhammad, namanya Abdullah, namanya Abdurrahman, namanya Abdurrahim, duduk makan di kedai mamak. Tak rasa bersalah pun. Ini budaya sudah ada di kita punya tempat. Budaya yang pelik. Ini budaya yang cukup besar musibah. Kata baginda Rasulullah di dalam hadis, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umat aku, masajidhum amirah, masjid-masjid mereka itu besar, yakni cantik masjid mereka. Walakinnahu, tetapi masjid-masjid tersebut adalah jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini apa? Binaan cantik tak dipandang oleh Allah. Aircon ini tak dipandang oleh Allah. Kapet ini tak dipandang oleh Allah, tapi semuanya ada untuk memudahkan kita beribadah. Alhamdulillah. Yang dipandang oleh Allah adalah bagaimana adanya satu-satu rumah Allah di suatu tempat yang menjadi asbab hidayah umat. Ya, kita faham dengan situasi kita sekarang dengan macam-macam halangan. Tapi jangan ada pada hati kita perasaan benci, perasaan dah malas, perasaan berputus asa. Apa-apa undang-undang yang dibuat, yang buat undang-undang, dia sudah ada jawapannya untuk jawab di hadapan Allah. Kita jangan risau. Yang buat undang-undang ini bukan buat dengan biasa-biasa. Yang buat di hari akhirat Allah akan tanya, dia akan jawab. Kita orang awam buat apa nak tuhmah? Kita orang awam buat apa nak komplain? Kita akan ditanya oleh Allah? Tak pun. Yang akan ditanya siapa? Yang buat. Maka yang buat pandai-pandai diuruskan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya Allah, aku dibuat macam ni. Tapi jangan ada pada kita perasaan sudah rasa malas. Kerana ini masjid bukan milik fulan bin fulan. Ini masjid bukan milik jabatan bin jabatan. Ini masjid bukan milik siapa. Ini masjid rumah Allah. Maka memutuskan hubungan dengan masjid, memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada satu perasaan datang kepada diri kita, yakni kita ini jadi macam orang yang sudah jauh dengan masjid. Kata Imam Syafi'i dalam satu pepatahnya sebutkan, kamu orang lelaki, jangan jadi orang lelaki yang datang ke masjid hanya ketika mana kamu ini jadi jenazah. Yang ini datang masjid. Bila datang masjid, ketika kamu jadi jenazah. Jadi jenazah jangan main-main, jadi jenazah solat paling depan lagi daripada imam. Semua yang lain tak ada, kita semua belakang imam sini. Mati nanti jadi jenazah, depan imam. Jangan sampai kita ini datang masjid, waktu kita punya jenazah diusung, itu menyebabkan kita datang ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalil nak bagi tahu kepada kita perjalanan agung ini menghubungkan antara masjid kepada masjid. Tak cukup dengan masjidil aqsa, naik ke langit yang pertama Baitul Izzah, masjid langit yang pertama, sampai langit yang ketujuh Baitul Ma'mur, masjid juga di langit yang ketujuh. Kata baginda Rasulullah ketika naik ke langit, aku nampak malaikat ini keluar masuk dalam masjid. Satu kali waktu solat 70,000 malaikat yang masuk, bila keluar mereka tak datang lagi dah. Jadi maksudnya setiap waktu solat 70,000 malaikat di Baitul Ma'mur. Solat subuh 70,000 masuk, lepas tu solat zuhur 70,000 yang lain pula. Demikian sampai kiamat. Berapa banyak malaikat Allah? Allahu a'lam. Ini malaikat disusun oleh Allah di langit untuk meraihkan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Mi'raj, naik ke langit, tak ada burak. Logiknya yang Mi'raj lagi jauh. Tapi yang dekat diberi kenderaan. Bukan dekatlah, maksudnya yang kurang lagi jauh diberikan kenderaan. Tapi yang lagi jauh nak pergi naik ke langit tak ada kenderaan. Sebab apa? Sebab itu perjalanan turun naik langit Allah berikan macam satu power kepada Rasulullah. Satu keistimewaan, iaitu sifat malaikat yang boleh turun naik ke langit. Naik ke langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, Nabi kita
memberitahu, aku nampak di sebelah kanan Nabi Adam satu gambaran pintu, ramai orang keluar, ramai orang masuk, dan di sebelah kiri nampak macam satu gerbang, ramai orang juga masuk. Kata Nabi Adam, ya Muhammad Rasulullah, ini adalah gambaran umat-umat engkau yang sebelah kanan yang akan masuk syurga. Kata Nabi, aku nampak sungguh ramai yang akan masuk ke syurga. Nabi berseronok. Yang sebelah kiri pun Nabi nampak juga ramai juga yang masuk dalam api neraka daripada kalangan umat Nabi. Itu yang saya katakan di awal tadi, kita punya nasib ada di malam Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita ini dilihat oleh Rasulullah di sebelah kanannya Nabi Adam, ya Rabb. Tidak di sebelah kirinya Nabi Adam daripada kalangan ahli neraka, wal'iyadzubillah. Jumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama mengingatkan apa yang berlaku kepada Nabi Adam juga akan berlaku kepada baginda Rasulullah, yaitu Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Nabi Muhammad, Allah berikan isyarat, ya Muhammad Rasulullah, balik nanti engkau pun akan berhadapan macam mana Adam, akan dikeluarkan daripada Mekah pula dan akan masuk balik macam mana Nabi Adam akan masuk syurga balik. Langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Yusuf. Pengajaran kenapa Nabi Yusuf, Allah memberikan isyarat, Allah berikan hint, ya Rasulullah, engkau balik nanti, engkau pun akan berhadapan macam mana Nabi Yusuf. Apa yang Nabi Yusuf kena? Pengkhianatan daripada adik-beradiknya, pengkhianatan kelompok yang dibuat oleh adik-beradiknya untuk membunuh Nabi Yusuf. Allah berikan isyarat, ya Muhammad Rasulullah, engkau balik nanti, engkau punya ahli keluarga terdekat, orang-orang Quraisy pun akan berkumpul buat khianat kepada engkau, maka standby. Jumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya di langit yang ketiga memberikan isyarat bagaimana susahnya Nabi Isa dan juga Nabi Yahya untuk betulkan Bani Israel. Allah berikan isyarat, ya Muhammad Rasulullah, engkau nanti balik akan berlaku hijrah di Madinah, nanti engkau juga akan berhadapan dengan puak-puak Bani Israel, macam mana susahnya Isa dengan Yahya untuk berdakwah kepada mereka. Langit yang kelima berjumpa dengan Nabi, langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris, memberikan gambaran kepada Rasulullah betapa tinggi kedudukan Nabi Idris yang Allah berikan, Rasulullah juga akan diberikan begitu. Langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Musa, nak mengingatkan macam mana susahnya Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Begitulah juga baginda Rasulullah, Allah memberikan peringatan, engkau juga ya Rasulullah akan berhadapan dengan raja-raja yang berkuasa di atas muka bumi ini. Berjumpa dengan Nabi Allahumma salli Muhammad, Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, mengingatkan kepada baginda Rasulullah SAW bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam yang daripada zuriatnya datang ramai para anbiya, orang-orang saleh, demikian juga daripada zuriatnya Rasulullah juga akan datang ramainya orang-orang saleh. Sampai ke langit yang ketujuh, Jibril alaihi salam stop, ya Muhammad Rasulullah, ini aku punya limit. Lepas ni perjalanan kau satu orang. Demikian Allah berfirman di dalam surah An-Najm tentang bagaimana baginda Rasulullah naik sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah tempatkan Rasulullah untuk berjumpa dengan Allah. Jangan kita fikir Allah berjumpa dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha, bukan begitu. Yang berlaku, Nabi Muhammad SAW diletakkan di Sidratul Muntaha. Untuk apa tempat itu? Tempat yang diletakkan Nabi Musa untuk Nabi berjumpa dengan Allah yang tidak bertempat. Macam mana? Allahu a'lam. Nabi tak sebut pun kepada kita. Macam mana Nabi Musa diletakkan oleh Allah di atas gunung Tur Sina ketika bercakap dengan Allah? Nabi Musa di atas gunung Tur Sina di Mesir. Allah di mana? Allah tidak bertempat. Tapi Nabi Musa diletakkan di atas Tur Sina sebagai tempat untuk memuliakan Nabi Musa. Demikian Rasulullah diletakkan pada satu tempat yang paling tertinggi di langit, Sidratul Muntaha. Dengan tempat itu baginda Rasulullah berada di satu kedudukan yang semua makhluk berada di bawah tapak kakinya Rasulullah. Imam Yusuf An-Nabahani dalam satu syairnya menyebutkan, ala ra'si hadzal kauni na'li Muhammadin 'alat wa jami'ul khalqi tahta ni'ali. Pada suatu ketika dulu baginda Nabi Muhammad SAW berada di satu puncak kedudukan yang paling tertinggi, wa jami'ul khalqi tahta ni'ali. Semua makhluk Allah berada di bawah kakinya Rasulullah. Itulah ketika baginda Nabi berada di Sidratul Muntaha. Semua malaikat penghuni langit, semua para nabi, syurga, neraka, arasy, semuanya berada di bawah kakinya Rasulullah SAW. Ketika itulah Allah memfardukan kepada baginda Rasulullah salat yang Nabi membawa pulang kepada umat. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul ummah.
Demikian Nabi balik. Kemudian sampailah baginda Rasulullah ke Makkah. Besoknya bagi tahu kepada Abu Jahal, orang pertama yang dengarkan daripada Nabi. Abu Jahal kata, "Ya Muhammad Rasulullah, betul ke apa yang kau cakap? Kau boleh sebut macam ni kalau aku kumpulkan semua orang Quraisy?" Kata Nabi, "Silakan." Dikumpulkan semua orang Quraisy. Diceritakan. Maka kata orang-orang Quraisy, "Apa bukti kau pergi situ ya Muhammad?" Katanya, "Berapa banyak pintu dan tiang yang ada di Al-Aqsa?" Nabi pun waktu itu bukan kira. Saya pun kalau masuk masjid Ridwaniyah bukan kira pun ada berapa banyak pintu. Tuan pengurusi tahu ke ada berapa banyak pintu? Mungkin tak kira pun. Tak kira. Tapi waktu itu Jibril tunjukkan kepada Rasulullah depan mata Nabi berapa banyak pintu Masjidil Aqsa. Nabi jawab, Masjidil Aqsa ada berapa banyak pintu, berapa banyak tiang. Sikit lagi, 3 minit saya habis. Kemudian ditanya lagi, apa lagi bukti yang lain? Kata Nabi, lepas 3 hari akan datang rombongan orang-orang Quraisy yang aku nampak mereka tengah balik daripada Al-Aqsa, tengah datang ke Mekah. Aku nampak mereka dalam perjalanan pulang. Mereka akan sampai hari yang ketiga. Besok ni hari yang ketiga, mereka akan sampai dan kalau kamu tak percaya, kamu tanya mereka. Pada rombongan mereka, aku nampak ada satu onta yang patah kaki, lalu mereka tinggalkan onta itu di tengah jalan. Kalau tak percaya, tanyalah mereka. Maka lepas hari yang ketiga, orang-orang Quraisy semuanya berkumpul nak tunggu betul ke apa yang Rasulullah cakap. Nabi kata, mereka akan sampai sebelum terbenam matahari. Matahari sudah mau terbenam, tapi rombongan ini tak sampai. Waktu itu Allah tahan matahari daripada terbenam. Sampai rombongan ini tiba, orang Quraisy tanya, betul ke pada kamu, rombongan kamu ni ada seekor onta yang patah kaki lalu kamu tinggalkan? Ya betul. Macam mana kau tahu? Ini berlaku di tengah-tengah padang pasir. Maka terbuktilah apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah itu benar, tapi pun mereka tidak beriman kepada baginda Rasulullah. Tidak seperti orang-orang yang beriman kepada Nabi seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Jahal pergi jumpa Abu Bakar, bagi tahu, "Ya Abu Bakar, kau punya kawan Muhammad, ada ke dia kata malam tadi pergi Al-Aqsa balik semula sebut gini. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa? Sayyidina Abu Bakar percaya Isra Mi'raj ini bukan dengar daripada Nabi pun, dengar daripada Abu Jahal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Katanya, "In qala faqad sadaq." Kalaulah yang sebutkan itu Nabi Muhammad, faqad sadaq, maka benarlah apa yang disebutkan. Sebab itu beliau diberikan gelaran As-Siddiq. Demikian peristiwa Isra Mi'raj yang memberikan tanda kemuliaan kepada Rasulullah, yang memberikan panduan kepada kita betapa kita ini punya hubungan yang kuat dengan alam akhirat. Kita ni hidup di dunia sudah diberitahukan depan mata Rasulullah, syurga, neraka, semuanya sudah diberitahukan. Demikian mengingatkan kepada kita daripada peristiwa Isra Mi'raj, betapa kita ini kalau tidak ada sesiapa pun yang ingin membantu kita, kalau kita berada di jalan yang betul, maka percayalah Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan kita. Baru-baru ni bila mana berlaku PKP dalam tahun lepas, skala menunjukkan berapa banyak orang yang bunuh diri, hilang pekerjaan, hilang bisnes, hilang itu, hilang ini, tak kurang juga daripada orang yang beriman. Subhanallah. Cuba ambil pengajaran daripada Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Nabi mengadu kepada Allah. Makanya orang yang berada pada jalan yang diredai oleh Allah, dia tidak akan keseorangan. Inna ma'i rabbi sayahdin. Ini Nabi Musa sebut kepada Bani Israel. Bani Israel bila nampak laut depan mata, belakang Fir'aun tengah kejar, apa kata Bani Israel? Inna lamuhlakun, abila matilah kami ya Musa, matilah kami ya Musa. Ini bahasa orang kafir. Mampuslah aku. Nak mampus sangat ke? Matilah aku. Ini bahasa Bani Israel. Jangan pakai lagi ini bahasa. Inna lamudrakun, kata Bani Israel kepada Nabi Musa. Yalah, depan laut, belakang Fir'aun. Kalau tak mati, nak apa lagi? Tapi ini bahasa orang yang tak ada iman. Orang yang ada iman macam Nabi Musa, apa katanya? Inna ma'i rabbi sayahdin. Aku ini ada Tuhan. Tuhan aku akan tunjukkan aku jalan keluar. Maka Allah tunjukkan kepada Nabi Musa jalan keluar.
Ini beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita punya pertemuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik nasib kita seperti mana yang ditunjukkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang digambarkan orang-orang beriman yang masuk syurga pada sebelah kanannya Nabi Adam di langit yang pertama. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita semua, orang-orang yang kita kenal semuanya dicatat di sisi Allah daripada kalangan orang yang dilihat oleh baginda Rasulullah di sebelah kanannya Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang lepas, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tak sengaja, yang tersembunyi, yang tak tersembunyi. Mudah-mudahan semuanya Allah ampunkan dengan keberkatan himpunnya kita pada malam ini, dengan kita menyebut nama orang yang paling disayangi, oleh yang paling diagungkan oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkatan itu Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, dipermudahkan segala urusan kita insyaAllah. Amin Allahumma amin. Hadza billahi taufiq. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.